Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan pembelajaran kita dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah. Ustaz, nama Ustaz Luqmanul Hakim bin Syahwan, Ustaz dari Raudatul Iman Tahfiz School. Di sekolah ini Ustaz mengajar di bahagian Kafa. Apa khabar anak-anak yang dirahmati dan disayangi sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan baik dan sihat. Dapat menjaga kesihatan yang cukup, elakkan daripada keluar rumah tanpa sebarang urusan dan menjaga kebersihan yang secukupnya. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran yang akan Ustaz buka sekejap lagi ada slide-nya. Kita tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan PKP sekarang tak boleh keluar rumah, tapi kita ada medium-medium yang kita boleh gunakan seperti YouTube, internet lah, TV, televisyen, radio. Kalau ada yang pakai radio lagi sekarang, bolehlah kita dengar ilmu. Banyak dekat radio-radio tu sekarang ada majlis-majlis yang ceramah-ceramah daripada guru-guru, ustaz-ustaz yang menyampaikan ceramah. Baiklah, insya-Allah. Kenapa kita dituntut untuk menuntut ilmu? Kerana ulama ada menyebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang bermaksud tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Nak diberitahu dekat sini ayat ni, kita ni dituntut menuntut ilmu, tak kira umur, kecil, besar, orang tua, daripada buayan sehingga ke liang lahat. Daripada buayan, ibu kita selalu doakan kita waktu nak tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Zikir-zikir yang dibacakan tu, itu kita sedang menuntut ilmu sebenarnya. Kita dengar, kemudian semakin hari semakin besar kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Dan apabila kita besar, kita pergi ke sekolah, masuk ke sekolah, pulang ke rumah, kita tetap mengulang kaji pelajaran. Itu semua menuntut ilmu. Sehingga ke liang lahat, dalam kubur pun kita tetap menuntut ilmu sebenarnya. Kat mana ilmu yang kita tuntut? Apabila malaikat tanya kita, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu kita menuntut ilmu sebenarnya. Dalam fasa menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni tak kira umur, walau di mana saja kita berada. Baiklah, kita terus pada pembelajaran kita. InsyaAllah hari ini Ustaz akan menyambung pembelajaran dalam mata pelajaran Tauhid tahun 2. Di bawah tajuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita dah pelajari sebelum-sebelum ni, sifat-sifat wajib bagi Allah semua sekali ada 20. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, sampailah yang terakhir. Semua sekali ada 20. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini sifat wajib bagi Allah yang ke-10. Al-Hayat. Apa maksud Al-Hayat? Al-Hayat bermaksud yang maha hidup. Maksudnya Allah ni tak akan mati. Allah tak ada permulaan, Allah tak ada pengakhiran. Allah ni kekal hidup selama-lamanya. Baik, kita masuk yang seterusnya. Allah bersifat maha hidup yang tidak makan dan minum serta tidak memerlukan pernafasan untuk hidup. Itulah perbezaan Allah dan makhluk yang diciptakan. Allah tak perlukan makanan, Allah tak perlukan minuman, tempat tinggal, mahupun apa segala yang diciptakannya perlukan, Allah tak perlukan. Itulah perbezaan Allah dengan apa yang diciptakan. Perbezaan pencipta dengan apa yang dicipta itu, kita boleh tengok contoh seperti mana seorang manusia mencipta kereta atau mencipta kapal terbang. Takkan sama apa yang diciptakan dengan siapa yang menciptakan. Tak pernah lagi kita tengok kereta ada telinga, kereta ada mata, kereta ada hidung, kita tak pernah nampak. Tapi begitulah kita nak ibaratkan Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah ni tak sama dengan apa yang diciptakan. Sama sekali tak sama. Allah tetap hidup, tapi hidup Allah tu macam mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Dan Allah tak makan, tak minum, tapi Allah terus boleh tetap hidup. Nah, yang seterusnya. Dalil naqli daripada surah Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yang bermaksud
dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Allah bersifat maha hidup yang kekal selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Allah pencipta. Jadi Allah maha berkuasa untuk kekal hidup selama-lamanya. Tak sama dengan makhluk yang diciptakan. Manusia. Sampai umur 60 ke 70, kebiasaannya akan meninggal. Binatang. Seperti Ustaz ambil contoh, kura-kura Galapagos. Jangka hayat kura-kura Galapagos ni 150 tahun saja. Tikus yang kita biasa tengok lari-lari dalam rumah tu. Kita tak tahu kan jangka hidup dia berapa lama. Jangka hidup seekor tikus hanyalah 4 tahun sahaja. Manusia 60 tahun. Manusia tak kekal hidup selama-lamanya. Daripada Nabi Adam ada yang mengatakan hidupnya Nabi Adam selama 1000 tahun. Nabi Nuh dikatakan 960 tahun jangka hidupnya. Tapi selepas 960 tahun beliau wafat. Nak dikatakan dekat sini, makhluk tak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang seterusnya. Dalil akli. Apa dalil akli? Dalil akli ni dalil bagi membuktikan apa yang difikirkan manusia ni, maksudnya logik lah. Okey, kita tengok. Makhluk yang dicipta Allah ada yang bernyawa dan tidak bernyawa. Yang bernyawa seperti contoh manusia, binatang, jin, syaitan, iblis, malaikat, itu semua makhluk Allah yang bernyawa. Yang tak bernyawa, banyaklah. Meja, kerusi, itu tetap makhluk Allah. Bangunan, rumah, semua makhluk Allah. Cuma dia tak bernyawa. Dan kita bernyawa. Kita boleh bernafas, boleh makan, boleh minum, boleh melakukan aktiviti-aktiviti seharian dengan apa yang kita mahukan. Baiklah, yang seterusnya. Hidup dan mati manusia adalah bukti Allah sentiasa bersifat Al-Hayat. Allah maha menghidupkan manusia dan maha mematikan manusia. Allah boleh menghidupkan siapa saja yang Allah suka. Yang Allah nak, yang Allah kehendaki, Allah boleh hidupkan. Dan Allah boleh mematikan siapa saja yang Allah kehendaki. Seperti contoh, ada seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Allah bagi mukjizat pada beliau, baginda, untuk menghidupkan, membangkitkan seorang manusia yang dah mati. Itu antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tapi adakah kekal selama-lamanya? Tidak. Hanya seorang itu saja yang Nabi Isa pernah menghidupkan. Dan itu hanyalah adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan sesiapa saja yang Allah kehendaki dan mematikan siapa-siapa saja yang Allah kehendaki. Semuanya dah tertulis di Lauh Mahfuz. Baiklah, yang seterusnya. Kita bernafas dan terus bernafas tanpa henti walaupun semasa tidur. Ia tidak membebankan manusia. Itulah kuasa dan kehendak Allah yang bersifat Al-Hayat. Waktu tidur kita tetap bernafas. Walaupun kita tak sedar, kita mimpi, kita tetap bernafas. Kalau kita dah tak bernafas, bangun-bangun, kita dah matilah maksudnya. Itu kehendak Allah. Dan tak sekali-kali pun membebankan manusia tu. Kita tak pernah merungut pun. Kenapa aku bernafas? Tak pernah pun merungut. Kenapa aku bernafas? Kenapa aku makan? Kenapa aku minum? Kita tak pernah merungut pun. Kerana apa? Kerana itu adalah keperluan. Dan Allah tahu apa yang diperlukan pada setiap makhluk yang diciptakannya. Baik, seterusnya. Info dan maklumat. Manusia memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, rehat, udara dan nyawa untuk hidup. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah tak perlukan semua ni. Allah tak perlukan makanan, minuman, tempat tinggal. Tapi Allah tetap hidup. Kita yakin tu, Allah tetap hidup. Kita tak tahu Allah di mana. Jika ditanya Allah itu berada di mana, kita katakan wallahu a'lam. Allah ada di mana-mana. Kerana Allah itu wujudnya tak bertempat. Dan Allah tak perlukan rehat, udara dan nyawa untuk hidup. Kerana Allah tak sama dengan apa yang diciptakan. Seperti contoh yang Ustaz bagi tadi, kereta yang diciptakan manusia tak sama dengan siapa yang menciptakan. Kereta tak ada telinga, tak ada mata. Begitulah Allah. Takkanlah Allah nak menciptakan makhluk yang diciptakannya itu sama dengan dirinya sendiri. Baik, yang seterusnya. Manusia hanya mampu bertahan selama kira-kira 10 hari tanpa sebarang makanan. Ini semua manusia begitu. Tak ada yang berbeza. Manusia kita hidup ni perlukan makanan, perlukan minuman. Tak ada makanan, tak ada minuman, kita akan mati. Puasa tak sampai sehari je kita dah mengah, dah tercungap-cungap, dah tak boleh tahan, lapar, merungut semua. Tapi itulah yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia ni nak hidup perlukan semua tu. Kita tak sama dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlukan semua benda-benda ni. Sebagai kesimpulannya, sebelum penutup, kehidupan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan selepas hari kiamat adalah kekal abadi. Oleh itu, hendaklah kita penuhi hidup kita di dunia ini dengan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita masih bernafas, selagi mana kita masih bernyawa, kita dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dituntut untuk mencari ilmu walau ke mana saja kita pergi, walau ke mana saja kita berada. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga ianya mendapat manfaat kepada kita semua dan dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.